Tapi saya tak ada pilihan lain dah. Kan dah waktu saya lari tu orang kampung dia mencerit. Dia kata dah nak tanah runtuh lagi. Masa tu saya memang dah tak tengok belakang lah. Tengok akar pokok semua saya langkah, batu saya langkah. Okay, Assalamualaikum. Saya Ahmad. Welcome back to my channel. Alright, terima kasih diucapkan kepada anda yang masih setia bersama dengan saya. InsyaAllah hari ini saya nak sambung kisah daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama dengan isteri mengembara ke 14 buah negara bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 15 bulan dan kami bermula dengan RM1,900 sahaja. Baik, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe dan tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Alright, daripada episod yang lepas kami berada di Sisneri yang scenery dia sangat cantik. Selepas tidur di rumah Mohan, kami bersarapan bersama dengan Mohan lah. Dan selepas bersarapan, saya minta izin dengan Mohan untuk sambung kayuhan. Dan masa tu Mohan pun dia pergi kerja. Saya dengan Adilah pun masuk ke lockup untuk ambil basikal. Dan masa tu saya pun kemas-kemas lah kemah yang basah tu kami lipat untuk masukkan balik dalam beg. So barang-barang yang dekat luar, makanan-makanan tu semua yang dah dibasuh, kami pun masukkan ke dalam beg. Dan pada waktu tu brake pad saya dah haus. Saya perasan lah brake pad saya kena betulkan sekarang sebab jalan dia masih mendaki dan turun lah. So agak bahaya kalau menggunakan brake pad yang dah haus. Takut nanti sama ada rim crack ataupun tayar akan meletup lah. So masa tu saya pun tukarlah brake pad yang baru. Kau tengah buat apa? Tukar brake tewas di bukit di pegunungan Nepal. Ini baru ni, betul lah. Baru letak kat India itu. Tunggu je. Ini sampai ke Kathmandu kena tukar. Sebenarnya brake pad tu saya baru je tukar waktu kat India dulu. Tapi dah haus disebabkan banyak turun daripada kawasan pegunungan lah. So pada waktu tengah kemas-kemas tu ada seorang budak ni datang lah. Saya rasa dia adalah anak kepada pegawai polis dekat situ lah. So dia ni sangat mesra, sangat manja. So walaupun kita tak pandai nak bersembang, apa yang kami cakap dia tak faham. So kami pun sembang macam ayam dengan itik lah. Tapi bab tangkap gambar dia pandai lah senyum, pandai lah pose. Bila dah habis kemas semua tu, kami pun nak bertolak lah. Dan sempat lagi lah budak ni bagi flying kiss. Pandai dia bagi flying kiss Dan selepas itu, kami pun bergambar dengan mak dia, pegawai polis tu. Kami pun sambunglah kayuhan kami keluar daripada perkampungan Sisneri ni. Dan kami ingatkan dah habis dah kawasan pegunungan, tapi kena panjat lagi. Semalam baru je turun, baru happy-happy sampai ke Sisneri. Tapi daripada Sisneri ni nak pergi ke Kathmandu, kena panjat gunung lagi. Allahuakbar. Tapi tak apalah, nak buat macam mana, jalan ni kita pilih. Dan masa tu hujan masih renyai-renyai. Kami pun tak ada pilihan lain selain daripada sambunglah kayuhan dan jalan mula memanjat. Kali ni jalan dia tak sama macam sebelum ni yang ada jalan tar. Kali ni jalan berkerikil.
minit je berhenti. Dada masa tu rasa macam nak meletup disebabkan penat kan, penat. 5 minit tu, masa tu bukan angkat berat badannya, tapi berat basikal tu sekali. Saya punya basikal adalah 80 kilo dan Adilah punya basikal 60 kilo. So agak berat untuk kami lah. So bila dah sampai kat puncak masa tu, kami berhenti dan tengok baliklah perkampungan si sendiri ni. Masya Allah, tabarakallah. Memang sangat cantik daripada puncak tu. Dan masa tu Adilah dia kira lah berapa selekoh yang kami lalui. Ada 7 selekoh. Adilah suruh saya rekam. Saya pun tak nampak selekoh tu dekat mana sebab ada banyak sangat pokok kan. Tapi memang sangat cantik lah dekat puncak tu masa tu. Okey, sekarang ni kita nak tunjukkan laluan yang perlu kita tempuhi daripada checkpoint polis di Cisneri ke Dakshin Ali. Dakshin Kali ya. Okey, daripada kita tengok lori tu, itu ialah balai polis, checkpoint balai polis yang warna tu, biru putih tu, bangunan biru putih tu. Okey, dari situ sampailah ke blok depan tu. Okey, nampak tak motor turun tu, tu ada kereta, lori naik tu. Tu lori naik, pelan-pelan naik, ikut itu. Ada lengkok juga. Sini ada lengkok 4. Okey, situ ada lengkok 5. Di belah sana ada 1, 6, sini 7 dan sini. Okey, itulah keadaan dia. Tak berturap, batu kerikil. Dan masa tu bukan je jalan tu tak berturap, tapi dekat belah kiri kami ni penuh dengan kesan-kesan tanah runtuh. Bila ada tanah runtuh, kebiasaannya akan berlaku jalan yang berlecak, jalan yang berselut. Kali ni memang sangat mencabar. Dan jalan yang kami lalui ni adalah laluan 4x4 dan lori-lori. So kami sesekali terpaksa mengalah lah bila bertembung dengan 4x4. Kadang-kadang ada juga lori yang sanggup tunggu untuk kami kayuh merentasi satu-satu laluan tu lah. Kebanyakannya adalah kamilah yang mengalah sebab jalan ni memang jalan mereka lah. Mana ada orang kayuh basikal kat sini kecuali kami. Disebabkan jalan yang terlalu dahsyat, kami tak ada pilihan lain, kami teruskanlah juga perjalanan. Dan pada waktu tu kami pakai baju hujan, bukan hanya basah kat luar, kat dalam pun basah. Memang berpeluh lah. Spek pun sampai berkabus disebabkan haba dan pernafasan saya lah. Dan sesekali kami masuk ke dalam awan. Memang sekeliling memang macam mistik lah kan. Putih je dan pemandangan kami sangat terhad dalam perjalanan tu. Dan dalam perjalanan tu kami kayuh tanpa kami sedar dah sampailah waktu asar. Dan masa tu saya baru teringat saya belum solat Zuhur lagi. Dan masa tu alhamdulillah kami berjumpa dengan satu resort yang bernama Chim Malay Hotel. Biasalah resort dekat Nepal ni bukan Muslim lah sebab majoriti dekat Nepal pun bukan Muslim. So memang tak ada surau lah dekat dia punya resort. Dan masa tu saya tanya kepada pekerja kat situ boleh tak kalau nak tumpang tandas dan saya solat dekat tapak kereta parking. Dan alhamdulillah mereka benarkan dan saya solat sekejap dan kami pun makan benda-benda yang ringan je sebelum kami sambung kayuhan kami. Kami pun sambunglah kayuhan sehinggalah sampai ke satu perkampungan yang bernama Dakshin Kali. Waktu tengah kayuh tu, tiba-tiba rek saya tu terjatuh. Rek basikal saya tu dengan beg dia terjatuh dan terseret dekat atas tayar. Saya terus berhentilah, saya tengok apa yang berlaku kan. Masa tu betul-betul saya berhenti dekat depan rumah orang. Saya tengok Adilah dah kat depan dah. Dah hilang daripada pandangan. Saya tak boleh nak menjerit, saya tak boleh nak panggil. Nak call memang tak boleh sebab tak ada line pada waktu tu. Saya kata tak apalah, nanti kalau Adilah perasan saya hilang, dia patah balik lah. Saya pun betulkan lah, saya tengok apa yang berlaku dekat basikal saya. Dan rupa-rupanya skru panjang, skru utama basikal tu hilang.
skru dengan nut dia lah. So masa tu saya duk fikir, ni tak boleh buat apa ni, kat cable tie ni putus ni. Kalau tak ada skru tu, memang basikal ni tak boleh nak bergerak lagi. So saya kena cari cara macam mana nak ikat balik saya punya rack tu dekat basikal. Nak cari skru dekat atas selut ni memang satu benda yang mustahil lah. Kalau kita tahulah selut tu berair berlopak kan, kalau masuk skru memang tak nampak apa lah. Masa tu memang saya dah give up lah. Saya duduk masa tu, tiba-tiba Adilah dia pun sampai. Dan masa tu dia datang, dia jalan kaki. Saya tanya mana basikal? Dia kata basikal kat depan. Dia kata malas nak patah balik sebab mendaki kan. So dia tinggalkan je basikal dekat depan dan cari saya lah. Masa tu Adilah tanya, apa yang berlaku? Saya cakap basikal ni dia punya skru dia tercabut dan skru dia hilang dekat atas lopak ni. Abang pun tak tahu macam mana nak cari. Dan masa tu Adilah kata, selawat bang, selawat. Dia kalau barang-barang hilang ni, Adilah dia pesan satu je, suruh saya selawat lah. Dan masa tu saya selawat lah, Allahumma salli ala Muhammad. Mencari juga kan. Saya cakap, susahnya nak cari. Ayang duduk kat sini je boleh tak? Abang ambil basikal Ayang tu, parking kat sini dulu lah. Kita rehat dulu dekat sini dan abang akan figure out lah macam mana nak betulkan basikal ni. Adilah bersetuju dan saya pun teruslah pergi ke depan dan cari basikal Adilah. Dan rupa-rupanya jauh juga basikal Adilah ni ada dekat depan dan dia parking kat tepi je. Saya pun tolaklah basikal Adilah ni sampailah kat lokasi yang saya berhenti tadi tu. Dan lepas tu tiba-tiba Adilah dia bagi skru. Dia kata, nah, ni mesti abang punya skru. Saya terkejut lah. Ush, Ayang jumpa kat mana? Masa tu Adilah kata, adalah. Oh, belagak muka dia. Mungkin sebab daripada selawat. Allah alam. Tapi boleh jumpalah. Dan masa tu alhamdulillah syukur dah jumpalah skru tadi, tapi nut tak jumpa. Ada skru tapi tak ada nut pun tak function juga. Masa tu tengah-tengah duk sembang macam mana nak cari nut, sebab nut dia tak sama dengan nut-nut yang lain. Dia agak besar juga. Memang dia skru utama untuk nak ikat basikal tu. Dan waktu tengah sembang tu tiba-tiba datang sekumpulan remaja lah yang datang ajak kami bersembang. Dan mereka ni boleh cakap bahasa Inggeris lah. Dan dia tanya kami daripada mana. Dan saya cakap daripada Malaysia semua. So masa tu saya kata, saya ada sikit masalah lah, skru ni hilang, ada tak skru? Saya tanya kat orang kampung tu dengan harapan dia ada skru lah. Dan masa tu ada seorang lelaki ni yang memperkenalkan diri dia sebagai Bashu. Nama dia Bashu. Dan dia kata tak apa, dia pergi ke rumah dia jap nak cari kalau ada lah. Bashu ni balik ke rumah dan ambil dia punya tools box, datang ke kami. Kami pun check lah skru dan nut yang ada, yang lama-lama dah buka karat tu. Dan alhamdulillah ada satu nut yang boleh sesuai untuk basikal saya. Alhamdulillah, Allah kalau nak bagi sesuatu tu, Allah kalau nak hantar rezeki tu tepat pada masanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan selepas saya dah ketatkan skru, masa tu Bashu ajak untuk minum sekali lah. So saya okey je, tak ada masalah minum dengan dia orang. Masa tu beli air kotak kan. Dan masa tu saya masih malah, biasalah budak-budak ni kalau sembang memang gelak-gelak lah, walaupun kita tak faham bahasa dia. Dan masa tu saya tanyalah dengan dia orang ni, what is, orang kata, makanan utama ataupun makanan tradisional Nepal ni yang famous. Masa tu Bashu cakap makanan yang special dekat Nepal ni adalah Dido Gundruk. Dido Gundruk saya tak tahulah rupa Dido Gundruk tu macam mana. Tapi apa yang saya pasti, bila saya Google, Dido Gundruk ni dia adalah makanan-makanan, dia macam lauk-lauk yang berbeza dekat atas satu pinggan lah. Dan masa tu saya cakap makanan yang special kat Malaysia adalah nasi lemak. So welcome to Malaysia. Saya ajak dia datang Malaysia lah. Dia kata insyaAllah kan dia cakap. Masa tu dia kata kalau ada rezeki dia sampailah ke Malaysia. Bashu dia ajak makan dekat rumah dia. Dia kata mak dia tengah masak, jomlah makan dekat rumah dia. Masa tu saya dengan Adilah berpandangan lah. Kita macam sebab kami tahu diorang ni bukan Muslim, so mungkin halal dan haram tu mereka campur sekali lah. Dan masa tu saya cakap dengan Bashu, it's okay, we will cook later lah. Saya tolak dengan cara yang baik. Tapi si Bashu ni dia insist juga untuk kami makan dengan mak dia dekat rumah dia lah. Saya terpaksa jujur lah. Saya cakap, as a Muslim, we are very selective in food lah. Maksudnya kita sangat memilih bila makan. So daging-daging kalau tak sembelih dengan sempurna, kami tak makan. Dia kata it's okay, no problem, we are almost veggie. Dia kata sebab apa? Dia kata dia bukanlah vegetarian, cumanya mereka ni setahun sekali je makan daging ayam disebabkan tak mampu lah. So dia kata memang dia makan sayur-sayuran saja. Masa tu saya dengan Adilah bersetujulah kalau makan sayur dengan nasi tak ada masalah lah. Kami pun tolak basikal kami ke rumah Bashu. Dan pada waktu tu bila masuk saja rumah Bashu ni, dia macam gua lah. Dia punya dinding, dia punya lantai tu semua daripada tanah. Dalam rumah dia hanya diterangi oleh satu biji mentol yang menggunakan solar. Dan sampailah ke dapur, masa tu Bashu kenalkan kami dengan mak dia yang tengah masak lah. Dan masa tu mak dia suruh kami duduk dekat atas lantai yang tak ada tiles. Dia bukan macam kat Malaysia ada tiles. Dia suruh duduk atas tanah untuk kami makan lah. Kami bersila dekat atas tanah tu dengan mak dia, dengan Bashu. Dan masa tu mak dia sendukkan nasi dengan lauk lah. Alhamdulillah masa tu nasi dengan sayur-sayuran. Sebelum makan, saya dengan Adilah tadah tangan untuk berdoa. Dan masa tu Bashu tanya, are you praying before eating? Saya cakap yes, ini cara kami makan lah. Sebelum makan kami baca doa. Dan masa tu Bashu kata dia pun ada doa juga sebelum makan. Dia ambil sedikit nasi dalam pinggan dia dan dia tabur dekat
dekat sekeliling pinggan. Dan dia kata inilah cara dia berdoa sebelum dia makan. Masa tu mak dia pun buat benda yang sama lah. Barulah kami tahu yang sebenarnya dekat Nepal ni cara dia orang berdoa sebelum makan adalah dengan tabur nasi dekat sekeliling pinggan. Dan selepas tu kami pun makan bersama-sama. Dan bila dah habis makan, masa tu mak kepada Basyu ni dia masukkan nasi kat dalam pinggan dan berkuahkan susu. Dan masa tu dia bagi kepada Basyu dan Basyu makan lah. So itu adalah penutup makan untuk keluarga mereka lah. Dan masa tu dia pun bagi juga kepada kami. Agak janggal juga makan nasi berkuahkan susu ni, tapi rasa nasi dengan susu lah, so tak adalah nak janggal sangat kan. So kami pun makan juga sama-sama dengan mereka ni. Dan masa tu saya tanya dengan Basyu ni, ada tak hotel dekat sini untuk kami nak tidur. Dia kata ini hotel tak ada, tapi kami boleh tidur lah dekat rumah dia. Tapi rumah dia kecil je, ada satu ruang kosong lah kat beranda tu. Saya cakap tak ada masalah, walaupun tempat tu open, kami ada kemah untuk kami tidur. Dan masa tu Basyu dia kata you look like a Nepalese artist, Rohit John Chatri. Masa tu Adilah gelak je kat belakang hari tu. Dia kata Ahmad ni kat mana-mana dia memang famous. Dia kalau pergi kat India dah macam orang India, kalau pergi kat Myanmar dah macam orang Myanmar. Kurang asam betul. Dan masa tu saya tanyalah dengan Basyu ni, handsome tak dia? Kalau handsome betul lah tu. Masa tu tak boleh nak google. Dan bila selepas saya dah jumpa internet, saya google lah siapa Rohit John Chatri ni. Dan bila saya buka, betul lah handsome macam saya lah. Dia adalah penyanyi dan suara dia memang sedap lah. Ada satu lagu yang bila saya buka dekat YouTube ni, ada satu tajuk lagu tu yang best lah. Walaupun saya tak tahu apa maksud dia, tapi tajuk dia adalah Bistarai. Tak payah google, tak payah google. Dan selepas tu kami pun bersetuju untuk nak tidur dekat rumah Basyu ni. Kami pun parking lah basikal kami kat dalam rumah Basyu dan kami buka kemah dekat beranda tingkat atas rumah Basyu. Kami pun bermalam satu malam dekat rumah Basyu. Alhamdulillah rezeki untuk hari ini. Pada keesokan harinya, kami pun minta izin dengan Basyu untuk sambung kayuhan. Dan masa tu kami bergambar dengan keluarga dia dan adik kecil dia yang comel tu. Dan kami pun sambunglah kayuhan. Dan masa tu sama juga macam hari-hari yang lepas, hujan renyai-renyai dan kami tak ada pilihan selain daripada sambung je kayuhan. Jalan semakin dahsyat ya guys. Daripada semalam kami terpaksa melalui selut-selut yang sedalam buku lali. Dan masa tu memang mental saya memang rabak teruk lah. Koyak rabak lah saya punya mental ni. Disebabkan penat, disebabkan basah. Masa tu bukan basah hanya kat luar je. Masa tu kami pakai baju hujan kan, dia kedap. So dalam pun basah berpeluh-peluh disebabkan kami banyak menggunakan tenaga. Sesekali saya tanya dia, Adilah, ayang okey tak? Adilah selalu dia cakap okey je. Disebabkan saya nampak Adilah ni bersemangat, dia fokus kat jalan je kan. Saya pun turut bersemangat lah. Rupa-rupanya selepas bila habis kejadian ni, masa tu saya tanya Adilah, Adilah pun rupa-rupanya mental rapat juga. Tapi dia tengok saya bersemangat, dia pun bersemangat. So masing-masing memalsukan keadaan sebenar dalam hati. Tapi Alhamdulillah it works lah. Maksudnya saya tengok Adilah bersemangat, saya bersemangat. Dan Adilah tengok saya macam bersemangat, dia pun bersemangat lah. Padahal dua-dua mental dah rabak lah pada waktu tu. Macam biasalah bila jumpa dengan 4x4 ni, kami terpaksa mengalah. Kadang-kadang kami terpaksa angkat untuk keluar daripada jalan berselut tu. Dah bergaduh pula. Ambil bergaduh. Memang tough lah, memang tough jalan dekat Nepal ni insyaAllah. Sampailah kami kat satu jalan, tiba-tiba Adilah dia jerit, bang, ni traffic jam, traffic jam. Dia pun macam pelik lah, kenapa traffic jam pula? Masa tu memang kereta semua tengah beratur dan kami pun potonglah kereta ni nak tahu kenapa, apa yang berlaku kan, kenapa dia orang ni berhenti kan. So kami sampailah kat depan dan rupa-rupanya tanah runtuh. berlaku depan mata kami. Masa tu batu-batu besar jatuh, pasir-pasir jatuh, dia tarik sekali dengan pokok-pokok jatuh bersama-sama sampailah dekat atas jalan untuk kami lalui.
Dan masa tu ramai lah orang kampung menjerit-jerit kan, tanah runtuh tu. Dan masa tu saya macam speechless lah, macam mana ni, takkan nak tunggu tanah runtuh tu clear baru kami boleh lalu kan. Masa tu saya tak tahu nak buat apa, tapi saya tengok lah aktiviti tanah runtuh tu, dia kadang-kadang jatuh, kadang-kadang dia stop. Dan bila dia stop, saya tengok orang kampung ni dia lari cross. Yang mana yang bawa kambingnya, yang bawa lembunya, selamba je dia langkah akar-akar pokok kat situ, batu-batu kat situ untuk dia cross. Dan orang kat bawah pun bising, nak runtuh lagi, nak runtuh lagi. So dia orang ni setiap kali berhenti, orang kampung pun cross lah. Dan masa tu saya duk fikir, saya cakap dengan Adilah, kita kena gerak ni, kita tak boleh duduk lama kat sini. Kalau kita duduk lagi lama dekat sini, kita tak tahu bila kita akan sampai ke Kathmandu. Sebab Amirul dengan Aiman dia dah tunggu dekat Kathmandu lah. Saya cakap kita tak ada pilihan, kita buat macam orang kampung lah, kita lari. Dan masa tu Adilah kata, bahaya lah bang, tak apalah, kita tunggulah sampai tanah runtuh ni habis, lepas tu jalan ni clear, baru kita gerak. Saya tanya Adilah, bila kita akan nak bergerak, kita pun tak tahu kan. Dan masa tu saya tak tunggu, saya terus cabut saya punya bag daripada basikal untuk nak cross. Masa tu Adilah dia macam faham-faham je, so dia pun tolong saya lah untuk buka dia punya bag dekat dia punya basikal. Dan saya ambil bag sebanyak mungkin untuk saya cross, dan saya pun pergilah ke kawasan tanah runtuh tu. Masa tu Adilah kata, hati-hati bang, dia agak cemas lah masa tu. Tapi saya tak ada pilihan lain dah. Saya tengok ke atas, bila tanah runtuh tu dah stop je, saya terus lari kan. Dan waktu saya lari tu, orang kampung dia menjerit, dia kata dah nak tanah runtuh lagi. Masa tu saya memang dah tak tengok belakang lah, tengok akar pokok semua saya langkah, batu saya langkah, dan alhamdulillah sampailah dekat hujung. Baru sekali hantar barang, ada lagi 2 basikal, ada lagi Adilah, so saya kena patah balik. Saya pun lari patah balik ke belakang, ajak Adilah sekali untuk ke seberang. Dia cakap, yang jalan kat depan, abang backup kat belakang. Okey je ni, tak ada masalah ni. Okey, masa tu Adilah dia baca bismillah, lepas tu dia baca ayat kursi, dan dia pun teruslah cross dengan bawa barang. So saya pun bawa barang sikit, sampailah kat seberang. So alhamdulillah, bila sampai kat seberang, saya nak patah balik lah, sebab ada lagi barang-barang dengan basikal yang tak bawa lagi sampai ke seberang kan. Dan lepas tu Adilah nak ikut, dia cakap tak boleh, sebab takut apa-apa jadi nanti menyusahkan lah. Sebab apa, dia pakai baju kurung, so nak langkah tu agak susah sikit. So saya cakap tak apa, tunggu kat sini jaga barang, abang pergi ambil basikal lain. Dan lepas tu saya cross, saya ambil basikal, saya cross balik, letak kat situ. Saya cross lagi, ambil lagi basikal dan letak lagi dekat Adilah. Dan saya patah balik. Masa tu ada orang kampung, dia nak bantu tolong angkatkan beg kami lah. So alhamdulillah, masa tu dia pun tolong angkat, dan kami pun cross sama-sama sampailah ke tempat Adilah. Alhamdulillah, so kami dah cross basikal kami untuk kami sambung perjalanan. Alhamdulillah. Dan masa tu kami sangat lega lah. Adilah cakap, terbaiklah bang, terima kasih lah sebab ajak cross. Kalau tak, kita tak tahulah, kita bermalam mungkin kat seberang kot malam tadi. Dan masa tu saya tengok orang-orang kampung ni dia agak kreatif jugalah. Ada bas yang stuck dekat sini, ada bas yang stuck kat sini. So yang penumpang bas yang dekat seberang ni, dia bertukar penumpang. So yang penumpang kat sini masuk kat bas sini, penumpang sini masuk kat bas sini, dan dia orang pun patah balik. Tapi yang kesiannya adalah yang kereta dengan motor lah. So dia orang ni tak boleh nak cross, dan saya tak tahu apa nasib mereka yang berada dekat situ. Mungkin satu malam dia orang bermalam kat situ baru boleh cross. Wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya Allah je tahu macam mana jantung ni berdegup kencang ni, macam nak putus ni, macam nak meletup ni. Tu cross tu hanya Allah je yang tahu. Alhamdulillah. So sehingga di sini saja untuk kisah kali ini. InsyaAllah saya akan sambung pada episod yang akan datang. Tapi sebelum tu, sedikit hikmah daripada saya. Mental yang kuat dapat menggerakkan fizikal yang lemah walaupun sakit, tetapi fizikal yang kuat belum tentu dapat menggerakkan mental yang lemah. So sentiasalah beristighfar dan berdoa, minta kepada Allah supaya menguatkan mental kita, supaya kita dapat mengharungi apa sahaja ujian yang mendatang. Okay, so sehingga di sini saja saya Ahmad. Sebelum tu, bagi siapa yang belum subscribe, please subscribe, dan jika anda sukakan video ini, please klik like dan tinggalkan komen di ruangan komen. Dan sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.